Malaysia terdiri daripada pelbagai bentuk muka bumi yang indah. Di sinilah kisah Ahmad bermula. Semasa cuti sekolah, Ahmad berpeluang mengembara ke Sarawak, sebuah negeri yang kaya dengan keindahan alam dan pelbagai bentuk muka bumi. Kabus menyelimuti hutan yang bertentang luas. Sungai berliku seperti jalur perak di atas bumi. Ahmad berdiri, memandang keluasan di hadapannya. Dengan satu tarikan nafas yang dalam, penuh dengan kekaguman. Kini, perjalanannya bermula. Ahmad memasuki hutan hujan tropika. Bunyi serangga dan burung memenuhi udara. Cahaya matahari menari di celah daun. Pokok-pokok tinggi menutup sekelilingnya. Akar dan batu membimbing setiap langkahnya. Semakin jauh dia melangkah, laluan menjadi semakin sempit dan curam. Ahmad mendaki dengan berhati-hati. Kadangkala hampir tergelincir. Kadangkala berhenti seketika untuk menarik nafas. Namun dia tidak berpatah balik. Dia terus marah ke hadapan. Akhirnya, dia tiba di puncak gunung. Menuruni gunung, bentuk muka bumi yang keras mula menjadi lembut. Dan langkahnya kini terasa lebih ringan. Dia mula berlari kecil. Burung terbang beriringan dengan tangan terbuka luas, merasai kebebasan di sekelilingnya. Bukit-bukit itu diselaputi tanaman teh yang menghijau. Barisan tanaman tersusun rapi. Ahmad berjalan perlahan di antaranya, menyentuh daun-daun teh dengan hujung jari. Setibanya di puncak bukit, keindahan yang terbentang membuat hatinya bergetar kagum. Ahmad meneruskan perjalanan, semangatnya membara dalam setiap langkah. Bukit-bukit yang merendah membuka hamparan tanah pamah yang luas. Sawah padi terbentang sejauh pandangan. Di tepi sungai, kejernihan air itu membuatkan Ahmad terdiam. Dia duduk di tebing, membiarkan kakinya berhayal perlahan, memercikkan air sambil menikmati keindahan alam. Perjalanan Ahmad diteruskan ke Paya Bakau. Akar-akar pokok menjulang dari air cetek, kelihatan tua dan penuh rahasia. Dia melangkah perlahan di atas laluan kayu, melihat getang bertebaran dan burung terbang ke udara. Disinilah darat dan air hidup bersama. Tiba-tiba, bunyi garau bergema dari dalam hutan. Ahmad terhenti sesaat, lalu melajukan langkahnya. Dia berlari dan terus berlari, sehinggalah bunyi itu lenyap, digantikan dengan pemandangan air terjun yang memukau. Di akhir perjalanannya, Ahmad berlari ke arah pantai. Ombak memercik kakinya, dan ketawanya bergema bersama angin laut. Kini Ahmad berada di penghujung pengembaraannya, di hadapan keluasan alam. Dia membawa pulang bukan sekadar kenangan, tetapi makna yang membentuk dirinya. Sesi persekolahan kini bermula.
Selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi, sepanjang cuti sekolah ini, ada sesiapa yang nak bercerita tentang pengalaman cuti kamu tak? Semasa cuti sekolah, saya pergi ke Sarawak. Di sana ada gunung, bukit, hutan, sungai dan juga pantai yang cantik. Bagus, Ahmad. Cikgu pun ada sesuatu nak tunjukkan kepada semua. Baik, kelas. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang 4 bentuk muka bumi di Malaysia. Ini adalah tanah tinggi. Tanah tinggi ialah kawasan daratan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut, beriklim sejuk dan lembap, sering mempunyai topografi gunung yang tinggi, berbukit bukau, curam dan berlembah, serta mempunyai banjaran iaitu deretan gunung yang bersambung dan terbentuk melalui proses lipatan kerak bumi. Ini adalah Tanah Pamah. Tanah Pamah ialah kawasan daratan yang rendah, rata atau beralun, diliputi tani yang subur dan bersuhu stabil. Tanah Pamah terbentuk apabila sungai membawa lumpur dan pasir lalu mendap di kawasan rendah, menjadikannya semakin rata dan subur. Ini adalah pinggir laut. Pinggir laut ialah kawasan daratan yang bersempadan atau bertemu terus dengan lautan. Ianya mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti pantai, teluk, tanjung, tebing tinggi, gua dan gerbang laut. Pinggir laut terbentuk akibat tindakan ombak yang menghakis batuan dari masa ke masa. Hakisan ini mengubah bentuk daratan, manakala endapan pasir membentuk pantai dan ciri-ciri pinggir laut yang lain. Saliran pula ialah sistem aliran air semula jadi yang mengalir dari kawasan tinggi ke kawasan rendah melalui sungai dan anak sungai hingga ke muara. Sistem saliran terbentuk apabila hujan turun, air mengalir dari kawasan tinggi ke kawasan rendah menyebabkan hakisan dan alur air bergabung hingga membentuk sungai utama. Baik kelas, sekarang cikgu akan tunjukkan gambaran sebenar melalui projektor supaya kamu dapat faham dengan lebih lagi. Ini adalah tanah tinggi. Tanah tinggi ialah kawasan daratan yang berada pada altitude yang tinggi serta mempunyai suhu yang lebih sejuk. Ini pula ialah tanah rata, iaitu kawasan daratan yang rata dan luas serta sesuai untuk aktiviti pertanian dan penempatan. Ini ialah pinggir laut, iaitu kawasan pantai dan pesisir yang bertemu dengan laut. Dan ini pula ialah saliran, iaitu sistem yang merangkumi sungai, anak sungai dan tasik. Tanah tinggi penting sebagai tarikan pelancongan, kawasan pertanian beriklim sejuk, hutan simpan yang melindungi ekosistem, kawasan tadahan dan sumber bekalan air, serta membantu mengawal banjir dan hakisan. Tanah Pamah penting sebagai kawasan pertanian utama, perindustrian, pusat kegiatan ekonomi, rangkaian pengangkutan, pembangunan infrastruktur, serta kawasan penempatan manusia. Pinggir laut penting sebagai kawasan perikanan, pelabuhan dan pengangkutan, tarikan pelancongan, kawasan penempatan manusia, serta sumber ekonomi dan bahan mentah. Saliran pula penting sebagai sumber bekalan air iaitu membekalkan air untuk kegunaan harian, pertanian dan industri dan sebagai kawasan penempatan manusia. Tanah tinggi berbukit, bersuhu sejuk dan sesuai untuk pelancongan serta pertanian sederhana, tetapi berisiko tanah runtuh. Manakala tanah Pamah rata, bersuhu panas, sesuai untuk penempatan dan perindustrian, tetapi berisiko banjir. Pinggir laut penting sebagai kawasan perikanan, pelabuhan, pelancongan dan penempatan manusia, serta menyumbang kepada ekonomi. Saliran pula penting sebagai sumber bekalan air, pengangkutan, perikanan air tawar, dan penjanaan tenaga hidroelektrik. Jadi, setiap bentuk muka bumi mempunyai kepentingannya yang tersendiri, dan semuanya saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Baik kelas, sekarang kita akan buat kuis ringkas untuk menguji kefahaman kamu. Baik kelas, soalan pertama. Mengapa Tanah Pamah lebih sesuai untuk penempatan manusia berbanding tanah tinggi? Saya, cikgu. Silakan Ahmad. Tanah Pamah lebih sesuai untuk penempatan manusia kerana permukaannya rata, memudahkan pembinaan rumah dan jalan raya. Soalan kedua pula, bagaimana sistem saliran boleh mempengaruhi risiko banjir di kawasan Tanah Pamah? Saya, cikgu. Baik, silakan.
Ianya adalah kerana aliran air dari kawasan tinggi akan berkumpul di kawasan rendah dan jika sungai tidak dapat menampung air yang banyak, banjir boleh berlaku. Bagus! Nampaknya kamu sudah faham tentang apa yang kita belajari hari ini.